Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam sesi PDPR kali ini. Semoga kamu semua berada dalam keadaan sihat dan berada dalam keadaan yang tenang untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Okey, baiklah kita teruskan kepada PDPR kita pada hari ini, Bahasa Melayu tahun 3, masih lagi di tema kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit ke-14 iaitu kenali kesenian kita dan tajuk yang terakhir dalam unit ke-14 iaitu bermain lelayang. Kita tengok apa yang perlu lagi kita belajar pada hari ini. Seperti biasa, kamu boleh buka buku teks jilid 2 pada muka surat ke-11. Okey, tajuknya bermain lelayang. Kemahiran kita pada hari ini iaitu kemahiran tata bahasa. Kemahiran tata bahasa ini berlandaskan kepada standard kandungan 5.2 iaitu memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks. Apakah tata bahasa yang kita cuba pelajari pada hari ini? Kita tengok standard pembelajaran 5.2.3, memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks. Kata ganda hari ini kita akan belajar iaitu kata ganda separa dan kata ganda berentak. Okey. Nombor 2 kata ganda separa, nombor 3 kata ganda berentak. Nombor 1 kita dah belajar kata ganda penuh. Okey. Aktiviti pada hari ini iaitu menggunakan kata ganda separa dan yang kedua membina ayat dengan menggunakan kata ganda berentak. Objektifnya pada akhir PDPR nanti kamu semua dapat menggunakan kata ganda separa dengan betul dan yang kedua kamu dapat membina ayat dengan menggunakan kata ganda berentak dengan betul. Baiklah, kita tengok aktiviti seterusnya. Dan inilah buku teks jilid 2, buku teks tahun 3 jilid 2, muka surat 11. Bermain lelayang. Okey, kata ganda separa. Kita tengok yang pertama, kata ganda separa. Kata ganda separa ni lain daripada kata ganda penuh. Kata ganda penuh macam murid-murid, kuih-kuih, baju-baju, kasut-kasut, orang-orang, dia ganda penuh. Dia tak ada ubah pun pada perkataan kata dasar tu, dia tidak ubah pun. Tinggi-tinggi belaka. Okey, itu kata ganda. Okey, kita tengok apa itu kata ganda separa. Kita baca dulu bermain lelayang. Okey, lelayang. Sepatutnya layang-layang. Tapi dia buat separa ni maksudnya separuh. Dia ambil separuh sahaja, lelayang jadinya. Okey, Saiful mengajak Hanif membuat lelayang. Mereka telah menyediakan bahan-bahan untuk membuat lelayang, iaitu 2 batang buluh yang diraut sebagai tertulang, benang, gam dan kertas. Pada petangnya, mereka ke padang permainan untuk bermain lelayang yang telah dihasilkan. Lelayang buatan mereka naik ke langit setinggi-tingginya. Lelayang tersebut cantik ketika terbang di langit yang berwarna kebiru-biruan. Rakan-rakan mereka berlari-larian mengejar lelayang sambil bersorak-sorakan gembira. Pengalaman menghasilkan sendiri lelayang menjadi kenang-kenangan yang indah kepada Hanif dan Saiful. Hanif sangat pandai mengawal layang. Layang maknanya mengawal lelayang.
di langit dengan menarik benang. Jadi, menarik bebenang yang diikat pada gelung. Gelung jadi gegelung. Okey. Tak apa, saya bagi jawapannya tu. Okey. Awak tengok dalam teks tu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna biru. Apa agaknya maksudnya? Tak apa, kita tengok dulu. Okey. Ini dah ada warna merah, warna hijau, warna biru, warna ungu. Apa itu kata ganda separa? Okey. Kata ganda separa ialah, awak boleh baca sama-sama ya. Kata ganda separa ialah kata yang menggandakan sebahagian sahaja kata dasar. Separa tadi saya bagi tahu membawa masuk separuh ataupun sebahagian. Jadi dia gandakan sebahagian sahaja kata dasar. Kata dasar terdiri daripada kata tunggal atau kata berimbuhan. Okey, kita tengok yang warna merah tadi, kata ganda separa tunggal. Okey, contoh bola dia jadi berbola. Layang dia jadi lelayang. Okey, gelung dia jadi gegelung. Okey. Yang warna hijau, kata ganda separa berimbuhan awalan. Okey. Tinggi-tinggi itu kata ganda penuh tapi dia ada imbuhan awalan. Setinggi-tinggi. Okey, itu pun kata ganda separa. Okey, kita tengok yang warna biru. Kata ganda separa berimbuhan akhiran. Tadi macam kenang-kenangan. Okey, dia bagi sini contohnya sayur-sayuran. Dan yang akhir kali warna purple ataupun warna ungu. Kata ganda separa berimbuhan apitan. Bersalam-salaman. Okey. Ber dengan an kat belakang tu. Okey, itu pun kata ganda separa. Dalam awak tengok balik dalam buku teks warna-warna tersebut. Dalam buku teks awak pun ada benda info bahasa ni. Okey, kita teruskan. Contoh kata ganda separa. Saya ambil pula contoh lain. Okey. Jejari, asalnya jari. Dia jadi jejari, kekisi, tetangga, rerama, sesiku, reranting, dedaun, lelangit, kekuda. Ini kata ganda separa contohnya. Okey, contoh lain. Boleh faham kata ganda separa? Gandanya separa saja, separuh saja. Okey. Ada imbuhan awalan, ada imbuhan apitan. Semua ada. Kita tengok pula kata ganda berentak. Kita baca sama-sama. Tajuknya enaknya juadah tradisional. Okey, Nabila dan ibunya berdialog. Wah, banyaknya juadah dijual di pasar tani ini. Ya, Nabila. Ibu hendak membeli kuih muih dan lauk pauk tradisional. Okey, kuih muih, lauk pauk warna merah. Nanti kita akan tengok apa warna merah, apa yang warna-warna lain. Okey. Saya hendak pengat pisang dan rendang tok. Boleh, Nabila. Pilihlah makanan yang Nabila suka. Usah tergopoh gapah. Okey, warna hijau. Gopoh gapah. Kenapa dia warnakan warna hijau? Kejap lagi kita akan tengok sama-sama. Baiklah. Terima kasih, Ibu. Walaupun pengunjung mundar-mandir dan suasana riuh rendah, namun orang ramai tetap datang ke pasar tani ini. Hal ini mungkin disebabkan di sini terdapat banyak juadah tradisional. Ya, Nabila, juadah tradisional di ini telah menjadi warisan turun-temurun. Okey, awak perasan tak? Warna ada 4 warna, merah, hijau, 3 warna, merah, hijau
dan biru. Kenapa dia letak warna? Jom kita tengok kenapa dia letak warna yang berbeza-beza. Okey. Ini kat bawah tu. Sebelum tu kita tengok dulu. Apa maksud kata ganda berentak? Kata ganda berentak ialah kata yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu. Contoh tadi ya, kuih. Dia tak jadi kuih-kuih. Dia jadi kuih muih. Lauk pauk. Okey. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Diulang atau diubah. Kata ganda berentak dibahagikan kepada 3 jenis. Tadi warna dia. Iaitu warna merah, kata ganda berentak pengulangan vokal. Vokal ni maksudnya huruf A, E, I, O, U. Okey. A, E, I, O, U. 5 huruf ni kita panggil huruf vokal. Okey. Kata ganda berentak pengulangan konsonan. Konsonan ni selain daripada A, E, I, O, U. C, M. Selain daripada A, E, I, O, U tu kita panggil huruf konsonan. K, okey. Dan yang ketiga, warna biru, kata ganda berentak bebas. Dia tak pedulikan vokal ataupun konsonan. Dia campur. Itu kita panggil bebas. Tak faham lagi? Kita tengok lagi dalam bentuk jadual dia pula. Okey. Tengok warna merah yang atas tu. Saya dah bagi anak panah warna hitam tu kata ganda berentak pengulangan vokal. Okey. Kuih muih. Lauk pauk. Kata ganda yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal. Okey, yang digariskan U, I. Yang sebelah perkataan muih pun U, I. Okey, saya kata vokal ialah A, E, I, O, U. Yang mana-mana huruf itu kita panggil vokal. Yang kedua, lauk pauk. AU, yang sebelah sana pun AU. Okey. Itu pun kata ganda berentak pengulangan vokal. Yang kedua, warna hijau. Kata ganda berentak pengulangan konsonan. G, P, H. Bukan A, E, I, O, U ya. G, P, H. G, P, H. Okey, dia ulangkan yang tu. Gopoh, gapah. GPH diulang-ulangkan. Okey, yang kedua, mundar mandir. MNDR. Yang sebelah sini pun MNDR. Mundar mandir. Kata ganda yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan. Konsonan ialah selain daripada huruf A, E, I, O, U. Dan yang ketiga, warna biru. Riuh rendah turun temurun. Kata ganda yang tidak mempunyai ciri persamaan bunyi vokal dan konsonan. Dia tidak sama. Okey. Kalau yang sama vokal, mesti UI, UI ataupun AU, AU. Yang ni tak ada. Dia ambil IU, sebelah sana tak ada IU. Riuh rendah. Dia main campur saja. Turun temurun. Okey. Ini kita panggil kata ganda bebas. Okey, tak apa. Tak payah. Awak tak perlu fikirkan, susahlah nak faham ni, tak apa. Awak sekadar tahu apa itu kata ganda berentak. Kata ganda yang diulang-ulang mengikut rentak. Okey, saya bagi lagi contoh kata ganda berentak yang lain. Contohnya segar, bugar. Okey, ini konsonan lah. Okey. Segar, bugar, gunung, ganang, turun, temurun, lauk, pauk, riuh, rendah, simpang, siur. Okey. Tak apa. Kita teruskan lagi. Okey, tugasan. Ni ialah tugasan, tak susah tugasan. Tugasan aktiviti 5 muka surat
12-13 kalau tak silap saya tadi. Dalam buku latihan aktiviti. Okey. Cuma kata ganda aktiviti 5 adalah kata ganda separa. Dia dah bagi jawapan, cuma awak pilih sahaja. Contoh, kita baca. Alia pulang ke kampungnya pada cuti penggal yang lalu. Tuan Haji Latif bin Sulaiman, Datuk Alia, seorang tukang rumah tradisional. Tempat kosong yang digunakan oleh Datuk Alia ialah tempat kosong dan pengetam. Jadi awak kena tengok apa dia. Adakah sayur-sayuran nak buat rumah? Tak. Mungkin alat-alatan yang digunakan oleh Datuk Alia ialah sesiku dan pengetam. Pada waktu pagi, Alia sering membantu neneknya membuat kuih muih tradisional seperti buah Melaka. Buah Melaka dibentuk seperti apa dia? Kat atas tu ada seperti apa? Bulat-bulat. Okey. Alia juga membantu neneknya menyiram. Siram apa? Okey, kat atas tu ada. Okey. Yang ditanam di belakang rumah. Alia suka tempat kosong, daun-daun sayur. Okey, apa dia? Suka apa? Orang makan daun-daun, orang panggil apa? Ada kat atas tu. Alia akan membuang daun-daun sayur yang nampak. Okey, yang nampak warna apa dia buang. Okey. Nenek juga menanam. Tanam apa? Ada lagi kat atas tu. Tanam. Okey, kita cari. Seperti daun pudina, daun selum. Nenek ada membela seekor ayam jantan. Ayam jantan itu suka benar tanah di kebun sayur itu. Okey. Pada waktu petang, Alia akan menemani neneknya berkunjung ke rumah jiran. Alia dan neneknya buat apa dengan jiran tetangga. Amalan tersebut dapat mengeratkan semangat kejiranan di kampung itu. Jadi awak isi tempat kosong dengan jawapan yang sudah disediakan. Okey. Aktiviti yang kedua yang perlu awak buat hari ini iaitu aktiviti 6. Lengkapkan petikan dengan kata ganda berentak yang betul. Rewang. Okey, rewang tahulah kan? Tempat menolong, tempat kendu. Okey, rewang menolong di tempat kenduri. Perkataan rewang berasal daripada bahasa Jawa yang membawa maksud beramai-ramai atau membanting tulang. Bergotong. Gotong apa? Selalu dengar kan? Gotong. Okey. Dia tak boleh bergotong-gotong. Dia jadi lain. Menyediakan persiapan sesuatu majlis. Majlis yang memerlukan kerja secara rewang ialah majlis kahwin, sambut menantu dan cukur jambul. Biasanya rewang dilakukan beberapa hari sebelum majlis dilangsungkan. Untuk menyediakan persiapan hari bahagia, bantuan diperlukan daripada jiran serta saudara. Pernah dengar ni saudara apa? Bukan saudara-saudari. Jangan letak saudara-saudari. Saudara apa? Okey. Antara aktiviti rewang ialah aktiviti mengupas bawang, memotong daging, menyediakan kuih. Kuih apa? Tadi dah bincang lah. Dan lauk. Okey. Semua persiapan harus diselesaikan sebelum mulanya majlis agar majlis berjalan dengan lancarnya dan gilang ge. Okey, saya bagi ge je. Amalan rewang ini dapat mengekalkan budaya dan adat yang semakin dilupakan. Selain itu, rewang juga dapat memupuk sikap kerjasama dan tolong-menolong. Kita duduk di kampung, jadi istilah rewang ni sudah tidak asing lagi dan awak pun tahu apa itu rewang. Jadi inilah kerja pada hari ini, 2 benda awak kena
selesaikan sebelum jam 5 petang. Saya rasa hanya setakat itu sahaja untuk kali ini. Semoga awak terus berminat untuk belajar dan berusaha bersungguh-sungguh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.